Salam hormat dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Khamis 12 Mei bersama saya Debbie Eminda Padan. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Keseimbangan pembangunan di seluruh negeri menjadi agenda utama Kerajaan Negeri Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, bagi mencapai sasaran itu, penekanan terhadap penyediaan dan kemudahan infrastruktur perlu dipertingkat. Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan keseimbangan pembangunan ini penting agar tidak timbul isu kawasan yang ditarifkan sebagai membangun dan tidak membangun. Tambahnya, antara fokus pembangunan itu termasuk jalan raya, jambatan, bekalan air, elektrik dan sistem telekomunikasi. Katanya, sekiranya kemudahan ini sudah tersedia dan berupaya memberi peluang kepada masyarakat, khususnya kepada pemilik tanah, membangunkan sesuatu yang akan memberi pulangan dan manfaat kepada mereka. Beliau menyatakan demikian pada perasmian Mesyuarat Perwakilan 3 tahun sekali Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Cawangan Bukit Kota dan Batu Danau di Limbang. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amar Awang Tengah yang juga timbalan yang dipertua PBB berkata gandingan seimbang antara pemimpin lama dan baharu antara prinsip yang diamalkan dalam pentadbiran Gabungan Parti Sarawak GPS. Ujarnya, kerjasama tersebut penting bagi menjamin keberkesanan pentadbiran yang lebih utuh demi merealisasikan hasrat untuk membawa kemajuan kepada rakyat Sarawak. Polis Sarawak berjaya menyelesaikan 4 kes berkaitan jenayah sindiket pemerasan melalui media sosial di bawah Obbugil yang dilaksanakan secara berterusan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Sarawak. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta berkata, kejayaan itu membabitkan tangkapan ke atas 6 suspek lelaki tempatan berusia lingkungan 30 hingga 40-an di Kuching dan Serian. Beliau mendedahkan polis turut merampas barang kes iaitu 4 unit telefon bimbit pelbagai jenama yang digunakan untuk melakukan jenayah tersebut. Semakan ke atas semua suspek juga mempunyai rekod lampau berkaitan kes penyalahgunaan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 384 dan 506 Kanun Keseksaan. Jelasnya polis Sarawak menerima 35 laporan berkaitan jenayah terbabit yang melibatkan kerugian hampir RM137,000 sejak tahun lepas. Dato' Manca berkata demikian pada sidang media di Kuching semalam. Mengulas lanjut, beliau memberitahu modus operandi sindiket adalah dengan menghubungi mangsa melalui aplikasi media sosial dan menyamar sebagai wanita seksi yang hendak mencari kenalan. Kebanyakan mangsa adalah dalam kalangan lelaki berumur antara 18 dan 47 tahun yang diperdaya menerusi media sosial seperti Facebook, WeChat, MeChat serta aplikasi WhatsApp. Sindiket akan membuat panggilan video kepada mangsa dan mempamerkan aksi lucah dengan tujuan memperdaya mangsa untuk melakukan adegan lucah. Pada masa yang sama, sindiket akan merakam aksi tersebut tanpa disedari mangsa dan mengugut akan menyebarkan aksi yang dirakam sebelum memaksa mangsa untuk membuat pembayaran sejumlah wang ke akaun bank yang diberikan. Akaun bank yang diberikan adalah merupakan akaun milik pihak ketiga. 2 lelaki tempatan ditahan berhubung kes buli ke atas seorang lelaki gelandangan kurang waras di Bandar Baru Samariang, Kuching baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Asmon Bajah berkata, pihaknya menerima laporan berhubung satu video tular di media sosial memaparkan suspek membakar mercun yang dihala kepada mangsa yang sedang berehat di belakang tangga bangunan. Suspek yang sama juga turut menakut-nakutkan mangsa dan cuba memukulnya dan perbuatan suspek telah dirakam oleh rakan sekerjanya sebelum tular menerusi media sosial. Jelas ACP Ashman, kedua-dua suspek ditahan reman semalam dan ujian saringan awal air kencing mendapati kedua-dua suspek adalah negatif. Kes disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan yang mendatangkan kecederaan ke atas mangsa menggunakan objek jika sabit kesalahan dihukum penjara 3 tahun atau denda serta Seksyen 286 Kanun yang sama kerana cuai berkenaan bahan letupan dalam kurungan mercun dan boleh dihukum sehingga 6 bulan. ACP Ashman menasihatkan orang awam agar tidak melampaui batas yang boleh mengakibatkan kemudaratan kepada orang awam yang lain. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media mengenai 3 kes jenayah tular di media sosial yang berlaku di daerah Kuching di Ibu Pejabat Polis daerah Kuching semalam. Ia susulan 2 kes tular berkelakuan samseng dilaporkan iaitu pertama pada 20 April lepas melibatkan kes mangsa dipukul semasa sedang membantu mengawal lalu lintas kemalangan maut serta kes berasingan pada awal bulan ini. Rakaman video tular menunjukkan suspek yang memandu secara berbahaya dan bertindak menghalang kenderaan mangsa di Jalan Tun Abang Haji Openg.
Kesemua suspek berjaya ditangkap kurang daripada 24 jam setelah laporan diterima dan kes masih dalam siasatan. Jabatan Penyiaran RTM Sarawak dengan kerjasama Jabatan Pertanian Sarawak DOA dan Persatuan Alumni Dayak Universiti Malaya PADUM akan mengadakan program Mantar Aco Lepa Ajau Birami Gawai hari ini. Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio Merol Junggat memberitahu program pragawai tersebut julung kali diadakan melibatkan agihan 2,000 bungkusan makanan mengandungi kuih tradisional kaum etnik Iban, Bidayuh, Kenyah, Kayan, Lun Bawang dan Bisaya kepada orang awam secara pandu lalu di perkarangan RTM Kuching. Menggunakan konsep drive-thru seperti drive-thru Ramadan yang cukup sinonim dengan RTM lah, dengan pengagihan bubur lambu dan juadah istimewa semasa raya. Tetapi kali ini sempena gawai lebih tertumpu kepada juadah-juadah kuih muih yang kira sinonim dengan perayaan gawai lah. Ada 4 menu yang dikenal pasti, kuih jala ataupun penganan, kuih cap ataupun kuih bunga. Kuih loyang. Kuih loyang. Ada kelupis dibawa khas dari Limbang dan kita ada kuih urum yang cukup sinonim dengan masyarakat Kayan Kenyah lah. Tambahnya, program itu akan dimulakan dengan aktiviti memasak dan pembungkusan kuih oleh RTM, DOA dan PADUM seawal 8.30 pagi sebelum acara agihan dibuka kepada orang awam pada pukul 3 petang yang juga akan melibatkan Persatuan Dayak Bidayuh Kebangsaan DBNA, Kesatuan Dayak Sarawak Kebangsaan SDNU, Persatuan Orang Ulu Kebangsaan OUNA, Persatuan Wanita Kayan Kenyah termasuk jemputan-jemputan daripada unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR. Pengurus stesen radio YFM, Monica Mudi pula memberitahu Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom dijangka hadir untuk menyempurnakan program tersebut. Beliau juga akan mewakili Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas bagi menghadiri rakaman program Acok Lepa Ajau Birami Gawai di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching pada malam 13 Mei yang akan menyaksikan persembahan konsert bersepadu 6 etnik Dayak iaitu Iban, Bidayuh, Kayan, Kenyah, Bisaya dan Lun Bawang selain melibatkan kerjasama RTM Limbang dan RTM Miri. Pemain sape terkenal Jerry Kamit turut membuat persembahan pembukaan khas bersama pemain-pemain alat muzik tradisional dalam kalangan pegawai Seksyen Radio YFM. Rakaman program tersebut akan disiarkan menerusi saluran radio etnik masing-masing pada sambutan Hari Perayaan Gawai nanti selain di platform media sosial seperti Facebook RTM Sarawak. Selepas 2 tahun dalam kekangan pandemik COVID-19, suasana perayaan kembali meriah di Serian dengan adanya penganjuran Bazar Gawai tahun ini. Bazar Gawai kali ini akan bermula pada 21 hingga 29 Mei ini di Taman Komuniti Serian yang turut mempamerkan dan menjual pelbagai jenis jualan seperti pakaian, kraftangan, makanan serta minuman. Program ini akan mula berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 10 malam setiap hari dengan dimeriahkan lagi dengan persembahan termasuk Battle of the Bands, karaoke serta pertandingan pakaian tradisional dan tarian. Bazar tersebut dianjurkan oleh Majlis Daerah Serian MDS dengan kerjasama Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA, Pusat Perkhidmatan Kawasan Parlimen Serian serta Dewan Undangan Negeri Muara Tuang, Mambong, Tarat, Tebedu, Kedup, Bukit Semuja dan Balai Ringin. Bazar Gawai Serian yang pertama diadakan pada 2019 di tempat letak kereta MDS. Namun, ia tidak dapat diadakan pada 2020 dan tahun lepas ekoran pandemik COVID-19. Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR dengan kerjasama Sarawak Unit for Other Religion Charitable Trust dan Malaysia Buddhist Association Sarawak Branch MBASB akan menganjurkan sambutan Hari Wesak Sarawak bertempat di Kuil Utama Sarawak Buddhist Association Jalan Tun Abdul Razak pada Ahad ini. UNIFOR dalam satu kenyataan berkata, tetamu kehormat bagi sambutan itu adalah Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas. Menurut kenyataan itu lagi,
Antara program utama yang akan diadakan bersempena sambutan Hari Wesak adalah aktiviti kempen mendemar darah dan upacara memandikan Buddha atau dikenali sebagai Buddha Bathing yang akan dilakukan oleh penganut-penganut yang beragama Buddha. Jumlah tetamu jemputan dihadkan seramai 200 orang sahaja memandangkan negara masih dalam fasa peralihan ke endemik. Sambutan tersebut bertujuan untuk memupuk persaudaraan dan nilai tolak ansur, saling menghormati dan harmoni antara rakyat pelbagai kaum dan agama. Lebih 1,000 orang hadir pada Majlis Hari Bersama Pelanggan Tabung Baitulmal Sarawak TBS bahagian Sibu di Dewan Kompleks Islam Sibu semalam. Pengurus Besar Baitulmal Sarawak, Dato' Abang Muhammad Sibli berkata, majlis itu bertujuan untuk menghargai mereka yang terlibat serta menyumbang kepada TBS selama ini. Meraihkan pelanggan-pelanggan kami yang telah banyak membantu Tabung Baitulmal Sarawak dalam usaha kita. Pertamanya, kita menangani mereka yang terkesan dan yang memerlukan bantuan semasa pandemik dahulu. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita di Dewan Kompleks Islam Sibu. Jelas beliau, setakat 9 Mei lepas, TBS bahagian Sibu telah mengagihkan sejumlah RM532.8,000 kepada asnaf melalui 4 program utama iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, membangunkan institusi Islam, memantapkan kebajikan imah serta program peningkatan kemahiran ummah. Manakala RM27.4 juta pula bagi seluruh golongan asnaf Sarawak setakat 30 April lepas. Baik, Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 12 Mei berakhir di sini. Dengan itu, saya DB Menda Padan. Salam hormat dan jumpa lagi.